Baik, kita kembali lagi ke dalam rancangan Rampai Pagi dan untuk di jam kali ini, kita akan membawakan satu segmen wawancara secara virtual bersama dengan narasumber kita yang mulia Ustazah Siti Juhaidah binti Haji Bujang, merupakan seorang pegawai Ugama Pusat Dakwah Islamia dan kita percaya beliau sudah pun berada di hujung talian ketika ini. Apa kata kita? Sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ni hari ini Ustazah? Sehat? Alhamdulillah sihat. Habis kita di sana, apa kabarnya? Alhamdulillah, kami juga Alhamdulillah. sihat sejahtera dan kru Terima yang bertugas pun kasih. ceria saja hari ini. Dan kami pun gembira Alhamdulillah. rasanya ya dapat bersama dengan tetamu undangan kita yang mulia Ustazah Siti Juhaidah binti Haji Bujang untuk memperkatakan mengenai dengan topik yang sangat menarik. La tahzan, Allah sentiasa ada. Jadi mungkin untuk mukadimahnya ni Ustazah dapat kami teruskan sahaja, dapat kami serahkan sahaja untuk memperkatakan mengenai topik ini. Silakan. Okey, terima kasih Nadira dan Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang pada masa ini sedang menonton Rampai Pagi dalam segmen Allah Sentiasa Ada bersama Ketani, iaitu yang mana la tahzan, Allah sentiasa ada. Okey, sebagai mukadimahnya iaitu yang mana hidup Ketani di dunia ini memang indah, selalunya indah. Yang mana ada masanya Ketani ini diselubungi dengan kesedihan. Kadang-kadang sedih itu, sedih ini, macam kadang-kadang dengan kesedihan kerana kematian, kemalangan, kehilangan, lepas satu kerana umpatan seseorang terhadap Ketani, cacian, makian, dan ada juga yang bersedih kerana rupa parasnya ataupun bersedih kerana kejadiannya, bersedih mengenangkan nasibnya yang indah berubah-ubah dari dulu sampai sekarang. Lepas satu bersedih lagi dengan hutangnya yang banyak. Bersedih juga kerana ditimpa penyakit dan sebagainya. Lebih-lebih lagi masa ni Ketani dalam pandemik COVID-19 yang mana penyakit ini mudah terjangkit. Jadi Ketani sebagai umat Islam, Ketani utamakan kebersihan diri itu. Okey, dan seterusnya lagi ada juga indah kurangnya yang bersedih kerana ibadahnya yang sedikit, kerana imannya yang lemah. Ada juga yang bersedih kerana tersebut. Jadi Ketani mantapkanlah iman Ketani itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada waktu, memang ada waktu Ketani, memang Ketani ada merasa gembira, dan ada juga waktu Ketani merasakan berduka. Sesuai dengan tajuk Ketani pada hari ini, la tahzan, Allah sentiasa ada. Yang mana dalam surah At-Taubah ayat 40 adanya ayatnya ni, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi bagaimana kalau Ketani itu tetap saja merasa sedih? Walaupun Ketani percaya Allah ada bersama dengan Ketani, tapi Ketani tetap saja merasa bersedih. So artinya Ketani mesti muhasabah diri Ketani balik semula. Artinya ada something wrong dengan hati Ketani. Yang mana dalam ayat tersebut yang saya sebutkan tadi, la tahzan innallaha ma'ana, surah At-Taubah ayat 40 tadi itu sudah menunjukkan bahawa kata Allah, Allah berfirman, janganlah Ketani bersedih. Ingatlah Allah ada bersama. Jadi untuk itu, apabila Ketani diuji dengan sesuatu ujian ataupun ditimpa musibah kah, kecurian kah ataupun kemalangan, maka Ketani mesti berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan seterusnya lagi, kalau sekiranya Ketani masih juga bersedih hatua, artinya something wrong dengan hati Ketani seperti yang saya katakan tadi. Jadi balik semula dengan ibadah Ketani. Adakah Ketani ni selalu melakukan amalan ibadah yang soleh ataupun
banyak melakukan perkara maksiat. Untuk itu juga mungkin saja ujian yang Allah timpakan kepada ketani itu kerana Allah sayangkan ketani. Allah mahukan ketani kembali kepadanya. Jadi untuk itu apabila ketani sudah ditimpa ujian, apabila ketani sudah merasa sedih, apabila ketani sudah diuji dengan pelbagai bermacam, maka perkara itu mudah ketani ini kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau ketani, apabila saat ketani gembira, maka susah sedikit untuk ketani kembali kepada Allah. Tapi apabila orang beriman ini sentiasa mengingati Allah ada bersamanya, maka apabila ianya bersyukur, ia tetap kembali kepada Allah, dan apabila ia ditimpa ujian ataupun musibah, ia tetap juga kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya bersedih di sini ini juga ingin saya maksudkan, bukan bermaksud ketani menangis meraung apa tu, tapi ketani cuma bersedih. Dan yang menangis yang saya maksudkan tadi itu adalah maksudnya ketani menangis kerana takutkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan takutkan kepada azab nerakanya. Jadi untuk itulah sebagai mukadimah ketani pada hari ini, ketani memang sebagai manusia memang ada perasaan bersedih, tapi ingatlah Allah sentiasa ada bersama ketani, insya-Allah. InsyaAllah, itulah ya sedikit sebanyak perkongsian mukadimah pertemuan kita ni di hari ini. Dan juga Ustazah, ada satu stigma yang sememangnya sangat popular tapi kurang menyenangkan ni Ustazah. Selalunya dikatakan kalau mereka yang beriman tidak sepatutnya merasa sedih dan sebagainya, dan selalunya kesedihan ini dikaitkan dengan sesuatu yang negatif. Kalau ada orang bersedih, kena cakap tentu mungkin tidak banyak ibadah dan sebagainya. Tapi sebenarnya Ustazah, kesedihan ini adalah satu emosi yang sememangnya sangat wajar kan. Kita ni sebagai manusia memang diciptakan dengan emosi-emosi tersebut. Tapi cuma ianya tergantung dengan bagaimana kita ni mengendalikan emosi tersebut. Tapi kalau dari sudut perspektif Islam, Ustazah bagaimana kesedihan ini sebenarnya? Mungkin dapat Ustazah terangkan. Silakan. Okey, terima kasih Nadira. Okey. Alhamdulillah memang betul apa yang Nadira tadi cakapkan. Sedangkan para nabi dan para rasul pun ada emosi sedih hati, yang mana lebih-lebih lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersedih saat ditinggalkan apabila Rasulullah kehilangan orang yang paling dicintainya, iaitu bapa saudaranya dan juga isterinya, iaitu Sayyidatina Khadijah. Jadi perkara ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun merasa amat sedih. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berlebihan dalam bersedih tersebut. Berlainan dengan kita ni. Kalau kita ni sebagai manusia biasa ni, hamba Allah yang biasa ni, kalau kita ni bersedih tu kadang-kadang memanjang. Oleh itu kita ni kalau boleh ikutlah contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sendiri adalah qudwah hasanah, ikutan contoh teladan yang baik, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam segera bangkit dan kembali berjuang tanpa memanjangkan kesedihan. Jadi ikutilah contoh baginda Rasulullah ni, dan jangan kita ni luan-luan kita ni sebagai hamba biasa meraung 24 jam, jangan macam itu. Kerana Rasulullah sendiri memang ada perasaan sedih tapi indah memanjangkan kesedihan tersebut. Dan dalam agama Islam memang bersedih itu memang ada. Lebih-lebih lagi yang digalakkan adalah bersedih kerana takut kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kalau bersedih selain daripada perkara tersebut, iaitu takut kepada Allah, adalah tidak diajarkan dalam agama Islam. Tapi memang kita ni emosi memang tetap ada. Tapi seperti yang saya katakan tadi, ikut contoh Rasulullah, iaitu bangkit selepas ketani sedih. Jangan ketani panjangkan kesedihan. Bahkan ketani banyak ada menemui ayat dalam Al-Quran yang mana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, surah Ali Imran ayat 139, iaitu yang bermaksud janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi darjatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi daripada ayat firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi itu sudah mengatakan
Janganlah Ketani bersikap lemah dalam menegakkan agama Islam dan janganlah Ketani bersedih. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan darjat bagi orang yang bersabar. Bersabar dalam setiap ujian ataupun musibah yang melanda dirinya, ataupun orang yang dapat menerima takdir, qada dan qadarnya, kerana semua apa yang berlaku adalah dengan kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya berlaku dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya siapa Ketani untuk menidakkan semua ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Ketani. Jadi Ketani semua mestilah berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian yang ada tu, kerana Allah tu sayangkan Ketani. Kerana Allah tu menginginkan Ketani kembali kepadanya. Dan untuk itu juga ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berkongsi doa yang mana doa ini agar terhindar daripada kesedihan, iaitu ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan kesedihan. Itu yang pendeknya lah saya kongsikan pada hari ini. Okey, itu saja. Wallahu alam. Ya, baik, itu dia sebagai penjelasan pertama tadi daripada Yang Mulia Ustazah. Terima kasih ya. Dan kita ingin mengetahui ya, bila Yang Mulia Ustazah tadi menyebut mengenai dengan kesedihan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah dilanda kesedihan ya ketika ditinggalkan oleh insan-insan yang dicintai baginda Rasulullah ya. Jadi kita ingin mengetahui juga ya Ustazah, apakah salah bagi kita selaku umat Islam untuk bersedih ni Ustazah? Jadi sedih yang bagaimana yang dimaksudkan ini ya, kita ingin mengetahuinya. Mungkin Ustazah dapat menjelaskannya secara rinci, silakan. Okey, terima kasih Daud. Sama. Okey, alhamdulillah. Memang Ketani tadi seperti yang Nadira katakan, Ketani mempunyai emosi sedih itu. Ya. Memang ada. Tapi bukan bermaksud Ketani itu indah boleh bersedih. Yang indah bolehnya adalah Ketani meraung 24 jam itu. Artinya Ketani memanjangkan kesedihan Ketani itu. Yang mana sedihan ini pun memang baik sebenarnya. Sekali-sekala ia dapat melembutkan hati Ketani. Sekali-sekala juga ianya adalah sebagai tanda jiwa Ketani yang sensitif. Sensitif dengan sekeliling Ketani. Dan juga sebagai tanda hati Ketani yang peka dengan keadaan di sekeliling. Jadi tapi kalau Ketani memanjangkan, memendam roh Ketani ni, rohani Ketani ni dengan perkara kesedihan saja memanjang tanpa ada kegembiraan, maka semakin lama akan mereputkannya. Artinya semakin lama akan menjadikan Ketani itu semakin lemah dan lemah. Jadi untuk itu, apakah alasan Ketani itu sebenarnya untuk memanjangkan kesedihan? Yang mana kesedihan ini indah pernah akan menjadi penyelesaian kepada sesuatu masalah. Jadi untuk itu Ketani bangkitlah daripada kesedihan tersebut, bergeraklah untuk menyelesaikan masalah yang dilanda itu. Jadinya untuk itu artinya Ketani bangunlah, bangkit. Jangan Ketani berkurung di dalam bilik 24 jam kerana Ketani sedih. Maka untuk itu juga seperti ayat yang saya kongsikan tadi. Kalau Ketani bersabar, kalau Ketani dapat menerima takdir qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan meninggikan darjat Ketani. Jadi untuk itu kalau sekiranya lah kalau Ketani itu ada masalah yang bukan datang dengan penyesalan, seperti kehilangan orang yang Ketani sayangi kerana meninggal dunia sekiranya, maka untuk itu mulakanlah langkah menuju ke arah yang ada pada masa ini. Maksud saya tu hendaklah Ketani bertabahlah dan melangkahlah memandang apa yang ada masih pada diri Ketani. Artinya lihat di sekeliling Ketani. Ketani masih lagi ada orang-orang yang Ketani sayangi. Jadi hendaklah Ketani bersabarlah dengan apa yang Ketani hadapi itu. Kerana orang yang sudah meninggal dunia ini pasti tidak akan kembali lagi ya. Tapi itulah Ketani mulakanlah. Sedih tu memang sedih kerana Ketani sudah kehilangan orang yang Ketani sayangi, tapi corakkanlah langkah, artinya mulakanlah langkah agar Ketani itu sentiasa menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Dan tentunya Ustazah,
tiada apa-apa pun yang berpanjangan kan di dunia ini Ustazah. Kerana sememangnya fitrah dunia ini adalah sesuatu yang sementara. Jadi kalau kita ni gembira pun indah berpanjangan, kita ni sedih pun tentunya indah berpanjangan. Tapi langkah pertamanya kita ni mesti mengetahui kan Ustazah, apa langkah-langkah yang dapat kita ni lakukan untuk mengurangkan ataupun untuk mengawal kesedihan tersebut. Mungkin di antaranya adalah untuk memfokuskan seperti yang Ustazah katakan tadi. Kita ni memfokuskan apa sahaja yang dapat kita ni kendalikan sebenarnya. Apa sahaja yang dalam control zone kita ni dapat kita ni beri sepenuh ikhtiar usaha kita ni, tapi kita ni juga harus reda dengan sesuatu yang dapat kita ni kendalikan. Tapi dan itu juga dan yang saya pelajari juga yang dari Ustazah katakan tadi, rasa sifat syukur ataupun kita ni mesti ada untuk kita ni sama-sama dapat menjadi lebih tabah dalam ujian ini kan Ustazah. Tapi mungkin dapat diketahui lagi ada cara-cara lain untuk kita ni mengurangkan rasa kesedihan ataupun mengawal rasa kesedihan itu sebenarnya Ustazah. Silakan. Okey, terima kasih Nadira. Memang betul apa yang Nadira katakan tadi ya. Jadi untuk itu bagaimanakah caranya untuk supaya kita ni tidak bersedih lagi ataupun mengurangi, mengawal kesedihan kita ni itu. Artinya yang pertama sekali, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah sentiasa ada. Jadi dari sana, ayat sana tadi sudah menunjukkan bahawa cara yang pertama adalah kita ni sedari, ketahui dan ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa ada. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa ada bersama kita ni. Jadi apa yang perlu kita ni ingaukan lagi? Kalau kita ni sudah ada Allah, apa lagi yang perlu kita ni ingaukan? Apa lagi yang membuatkan kita ni sedih? Kerana Allah itu maha berkuasa, maha penyayang. Allah juga maha mengetahui apa yang terbaik buat kita ni. Jadi untuk itu saat kesedihan terus menimpa diri kita ni, ingatlah bahawa Allah bersama kita ni. Artinya kita ni banyak-banyak mengingati Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan cara mengingati Allah, kita ni hati kita ni akan menjadi tenang. Jadi dengan berzikir banyak-banyak, contohnya beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun lagi la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya upaya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Rajin-rajin kita ni menyebutkan perkara tersebut. Kemudian lagi hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Jadi ketiga-tiga ni kita ni selalu apabila kita ni ditimpa ujian, musibah ataupun apa-apa saja ujian yang membuat kita ni sedih ataupun kerana mendengar orang mengumpat kita ni sedih, maka ucapkanlah ni, beristighfarlah. Yang mana dengan cara itu mudah-mudahan kesedihan kita ni itu akan hilang ataupun akan berkurangan. Dan pada waktu-waktu juga semasa kita ni dilanda kesedihan itu, banyak-banyaklah berdoa. Kerana doa ini adalah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang mana hadis riwayat Abu Dawud, yang mana saya bacakan dalam bahasa Melayu saja. Ya Allah, aku memohon perlindungan denganmu daripada keluh kesah dan kesedihan, rasa lemah dan kemalasan, dan aku memohon perlindungan denganmu daripada sifat penakut dan kebakilan, dan aku memohon perlindungan denganmu dari bebanan hutang dan dikuasai seseorang. Jadi doa ini kalau kita ni amalkan setiap selepas kita ni sembahyang fardu 5 waktu, insya-Allah Allah akan memberikan kita ni ketenangan. Allah akan bantu kita ni melindungi diri kita ni daripada perkara-perkara yang tersebut. Contohnya tadi kita ni ada meminta doa perlindungan daripada bebanan hutang. Kerana banyak hutang ada yang sanggup membunuh diri sendiri kerana banyak hutang. Jadi untuk itu kita ni mohonlah perlindungan daripada Allah dari bebanan hutang yang banyak. Jadi doa ni kalau bolehkah kita ni amalkanlah selepas kita ni sembahyang solat fardu 5 waktu. Mudah-mudahan dengan cara tersebut kesedihan ataupun ujian yang ditimpa kita ni dapat menerimanya dengan redha, dan kita ni akan dapat menerimanya dengan lebih tenang. Artinya kita ni mampu untuk menghadapinya dan mampu untuk mengawalnya, insya-Allah.
Ya, Alhamdulillah, insya-Allah ya. Jadi seperti apa yang telah pun dijelaskan secara rincinya tadi oleh Yang Mulia Ustazah, kita ingin mengetahui ya dalam tempoh ataupun masa yang diperuntukkan untuk kita ni dalam kurang daripada 4 minit Ustazah. Sebagai kesimpulannya secara ringkas mengenai dengan tajuk yang kita bawakan pada pagi ini. Silakan Ustazah. Okey, Alhamdulillah. Sekarang sudah kesimpulan. Okey, artinya la tahzan, Allah sentiasa ada. Artinya kita ni pegang cakap firman Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kalau kita ni orang yang beriman, apabila kita ni dilanda musibah ataupun apa saja yang membuatkan kita ni merasa sedih, berbaliklah semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah lah yang dapat membantu kita ni sebenarnya. Kita ni mengharap hanya kepada Allah. Kalau kita ni kan mengharap kepada manusia boleh, tapi hanya setakat macam itu saja. Hanya setakat kita ni mendengar ataupun hanya setakat kita ni meluahkan saja curhat kita ni itu kepada manusia. Tetapi kalau kita ni meminta pertolongan, mengharap hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadikan kita ni adalah lebih baik, dan lebih digalakkan lagi untuk kita ni mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk itu janganlah kita ni bersedih. Ingatlah Allah sentiasa ada bersama kita ni. Artinya kita ni sebagai umat Islam, pastikanlah asal apa saja yang berlaku, walaupun gembira, suka, duka, ingatlah kepada Allah, kerana Allah lah yang memberi nikmat dan Allah lah juga yang memberikan kepada kita ni ujian. Jadi oleh itu baliklah kepada Allah. InsyaAllah mudah-mudahan dengan cara itu kita ni menjadi orang yang lebih beriman dan kita ni mendapat darjat yang paling tinggi di sisinya. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Itulah ya. Alamin. Saya suka sebenarnya bila mana Ustazah ada menyebut mengenai kalau kita ni mengharap kepada manusia, tentunya manusia ini ada limitasi-limitasinya. Jadi jangan kita ni terlalu bersandar kepada manusia, tapi kita ni bersandar kepada Tuhan kita ni juga. Banyak Betul. sebenarnya ilmu-ilmu baru yang kita ni pelajari hari ini bersama dengan narasumber kita Yang Mulia Ustazah. Satu topik yang amat menarik sekali, dan satu topik yang saya gemari juga. InsyaAllah Ustazah, terima kasih ya sudi meluangkan masa bersama kami bagi memperbincangkan topik yang tentunya amat diperlukan ramai. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan berjumpa lagi ya dengan Ustazah, mungkin dengan topik yang lainnya pula. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.